Okey, tajuk ni cikgu suka sebab dia tidak memerlukan formula yang tinggi. Markah dia banyak. Sebab tu cikgu suka tajuk ni. Dan tajuk ni sangat familiar di soalan PT3 dan soalan SPM pun dia masih keluar lagi soalan ni. Nanti kamu naik 3 tempat jumpa lagi cikgu bincang soalan macam ni kan. Sebab kenapa dibincangkan? Sebab soalan ni sangat familiar masuk pressure yang besar. Jadi kamu kena betul-betul faham lah dia punya kaedah dia tu. Jadi kaedah pertama, okey, biasa dia akan beri persamaan. Nah, ni benda yang pertama dia akan bagi persamaan macam persamaan linear lah, merujuk pada untuk bina graf. Ni yang pertama. Yang kedua, biasa dia akan bagi, dia suruh kita lengkapkan jadual. Okey, daripada persamaan inilah kita akan lengkapkan jadual. Okey, di mana kamu tak perlu pening kepala. Biasanya kalau sini ada 2, 4, 6, 8. Ada 8 nilai Y dan 8 nilai X. Okey, jadi 8, 8, 16. Jadi 16 nombor di mana kamu perlu cari 3 saja. 16 kamu perlu cari 3 nombor saja. Nombor dari 16, maksudnya 3 per 16. Maksud banyak dah soalan tu bantu kamu kan. Jadi kamu tak payah cikgu teruk ni 3 je, tak payah kan. Maksudnya 3 daripada 16. Maksudnya hanya 3 saja yang perlu kita cari. Jadi kita cari. Okey, yang pertama. Okey, cikgu tanya kan. Okey, gantikan nilai persamaan ni. Okey, Y sama dengan 24 per X. Okey, gantikan X ni kepada negatif 3 baru kita cari nilai Y. Jangan sekali-kali kamu tersilap. Kamu pergi gantikan X sama dengan negatif 4. Kalau gantikan X sama dengan negatif 4, di akhir jawapan Y sama dengan negatif 6, matematik. Jadi kita buang masa. Benda dah ada kan. Jadi kita cari benda yang tak ada. Jadi Y sama dengan 24 bahagi dengan negatif 3. Maka Y sama dengan, okey, positif, negatif, maka dia akan jadi negatif. Okey, ada isi ke? Okey, bagus. Sana keluarkan senai nama tu. Siapa yang join kelas cikgu, nama dia akan naik jadi satu penghargaan lah. Tengok, oh, kamu hadir kan. Okey, seterusnya 24 bahagi dengan negatif 3. Okey, 24 positif bahagi dengan negatif, dia akan jadi negatif. 24 bahagi 3 berapa? Daripada kalkulator. Okey, yang mana tak ingat, guna je kalkulator, tak apa. 24 bahagi 3 dapat apa? 8 kan. Jadi tak untuk matematik standby je kalkulator dia di tepi. Siapa yang guna laptop ataupun komputer, letak je telefon tepi, guna kalkulator. Okey, jadi negatif 8. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua, okey, Y sama dengan 24 bahagi X. Maka Y sama dengan 24 bahagi 1. Maka Y sama dengan 24. Jadi kita tulis 24. Okey, seterusnya yang last sekali, yang ketiga. Sikit je kita kena cari. Y sama dengan 24 bahagi dengan 4. Maka Y sama dengan 24 bagi 4, 6 kan. Maka sini kita dapat 6. Okey, selesai. Okey, yang pertama selesai. Kalau kamu selesai ni, dapat 3 markah free. Okey, seterusnya, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okey, 2 cm bersamaan dengan 1 unit pada paksi X. Okey, ni seperti mana yang cikgu dah draw ni. 2 cm. Jangan ingat, kamu kena tahu kertas gerah ni. Okey, daripada sini ke sini, kena ingat balik. Kalau sini ke sini 1 cm 1 cm. Sebab tu dia buat macam ni, 2 cm sama dengan 1 unit. Jadi tu macam tu. Jadi tu selesai dah ni. Okey, dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Okey, sebelum kita nak paksi, okey, kemungkinan garisan X ni tak betul. Sebab apa? Kita kena tengok nilai Y yang paling maksimum berapa. Okey, 24.
paling besar 24, paling kecil 24. Jadi setidak-tidaknya kita letak sini 25. Akhir dia dengan 25. Okey, kita ambil warna hitam sikit. Okey, jadi kita nak tahu Y tu di mana. Ni kamu kena try macam ni lah. Sini, okey, 25. Lepas tu dia 2 cm sama dengan 5 kan. Jadi sini 20. Di sini 15. Di sini 10. Di sini 5. Betul, sesuai lah. Okey, sama juga yang ni. Negatif 5, negatif 10, negatif 20, 25. Negatif. Okey, selesai. Okey, seterusnya kita dah selesai untuk aksi ni. Okey, kita dah selesai. Seterusnya apa yang kita kena buat adalah plotkan titik-titik ke dalam graf ni. Okey, pertama plot pakai warna apa? Pilih tu. Okey, cikgu ambil warna purple lah. Okey, purple lah. Okey. Untuk titik pertama, jadi di sini ada berapa titik yang kita kena plot. Okey, titik 1, cikgu letak A lah. Titik A, titik B, C, D, E, F, G, H. Maksudnya sebanyak H titik. Berapa? 3, 6, 7, 8. 8 titik lah. Okey, jadi titik yang pertama. Jadi kamu kena faham lah. Kita koordinat kita akan baca X dulu, baru koordinat kita baca X dulu, baru Y kan. Jadi di sini kita tahu dah negatif 4, negatif 6. Titik yang pertama. Jadi kita tiap tulis sekejap. Negatif 4 mana? Okey, negatif 4. Di sini kita tak habis tulis tadi. Negatif 4. Okey, negatif 4, negatif 6. Okey, negatif 4, negatif 6 kat mana? Kat sini. Okey, negatif 4, negatif 6. Titik yang pertama. Titik yang kedua, negatif 3, negatif 8. Negatif 3, negatif 8. Okey, di sini. Okey, negatif 2, negatif 12. Negatif 2, negatif 12. Di sini. Okey, 2, 10, 11, 12. Depan sini lah. Letak lah. Contoh. Kita cari betul-betul. Negatif 1, negatif 24. Negatif 1, negatif 24. Kat mana kat sini? Okey, selesai cari titik pertama. Okey, negatif 1, 24. 1, 24 mana sini? Okey, 2, 12. 2, 12. 12. Di mana sini? 3, 8. 3, 8. Bukan di sini. Okey, 4, 6. 4, ni sini ada 4. Okey, 4, 6. Nah, situ ini kena atas sikit. Ini 3 apa? 3, 8. Oh, 8 atas ni. Sebab ni dah 5, 6, 7, 8 mana sini. Okey, selesai. Okey, seterusnya apa yang kita kena buat adalah sambungkan saja titik-titik tersebut. Okey, kita sambungkan saja titik. Okey, kita sambungkan saja. Okey, nanti kamu sambung di atas graf sebenar. Cantik. Ketar-ketar. Okey, semula. Kita boleh ni. Dia permukaan licin, jadi tarik sikit ni terus. Okey, kita siap. Ini hubungan lah. Okey. Maka graf yang terhasil seperti ini. Terpisah jadi dua. Ya, terpisah.
Dia tak bersama. Sebab apa? Sebab dia untuk persamaan ni dia tak sama dengan graf sebelum ni. Jadi di sini kita boleh tulislah persamaan dia. Okey, persamaan dia apa? Okey, persamaan bagi graf ni ialah, okey, maka persamaan ni kita boleh tulis sebelah dia. Maka persamaan dia adalah, awak nak pandang lah. Persamaan dia adalah Y sama dengan 24 bahagi X. Sama juga ni. Y sama dengan 24 bahagi X. Okey, ini adalah persamaan bagi graf ini. Jadi terhasillah graf yang keempat kita. Okey, nampak tak? Okey, graf yang keempat kita. Jadi macam ni. Oh, ada macam-macam bentuk daripada bentuk yang pertama. Okey, garis lurus. Bentuk yang kedua, bentuk U. Bentuk yang ketiga, ala-ala X macam tu. Bentuk yang keempat macam ni. C atas, C bawah. Okay, kita pergi pada contoh seterusnya. Oh, yang ni nampak dah. Nampak perpuluhan ni dia complicated sikit kan. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, yang penting kamu kena ada kalkulator. Cuba guna kalkulator. Okey, soalan yang pertama. Okey, di sini kita perlu isi berapa tempat kosong? 3 je. Nampak banyak tapi 3 je tempat yang kita kena isi. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Merah tu. Cuba sikit. Okey, soalan yang pertama adalah mencari nilai Y di mana X sama dengan negatif 3. Maka kita tulis Y sama dengan X kuasa negatif 2. Okey, Y sama dengan X kuasa negatif 2. Okey, jadi seterusnya soalan yang pertama. Okey, macam mana kita nak tukar X negatif 2 macam ni kepada nombor yang betul? Dalam indeks dulu, siapa ingat? Kalau indeks bernegatif, ingat tak? Indeks yang negatif, macam mana kita nak tukarkan jadi positif? Okey, indeks yang negatif. Okey, contohnya X kuasa negatif 1. Macam mana kita nak tukar kepada positif? Dia akan jadi 1 per X kan. Kalau X kuasa negatif 2, dia akan jadi 1 per X kuasa 2. Kita akan tukarkan macam tu kan. Betul tak? Okay, kita boleh ulang kaji balik, tengok balik tajuk indeks di tingkatan 2. Ini konsep soalan ni dia kait dengan konsep tingkatan 3 kan. Okay, kita tengok sebagai rujukan. Kita ulang kaji sikit tajuk indeks tingkatan 3. Tingkatan 3 ada lebih kurang 9 konsep indeks. Cikgu pun nak kena ulang juga. Kena tengok. Kita tengok sama-sama. Okey, di bawah tajuk indeks, tajuk pertama. Okey. Okey. Konsep yang pertama, darab dia kena tambah, bahagi dia kena tolak. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, kalau perungan darab. Ni. Nampak ni? Okey, nampak. Okey, cikgu ambil konsep. Inilah hukum ya. Apabila X kuasa negatif N, macam mana kita nak positifkan dia? X tu 1 per A kuasa N. Jadi macam tu. Untuk menjawab soalan ni kan, kita ni sikit cocok sebagai kita panggil apa, ulang kaji kan. Saya ada yang ingat lagi, ada yang dah lupa kan. Biasalah benda lama ni kadang-kadang kita terlupa. Okey, di sini cikgu letak. Ini cikgu ambil terus direct daripada buku teks jadi kamu nampak kita boleh rujuk balik hukum ni.
Okey, nampak cikgu letak di sini supaya ini adalah di bawah tajuk indeks. Okey, supaya kita tak terkeliru lah. Kita dah cikgu buat tadi. Kalau okey, nampak macam mana kita nak jadikan? Sini kamu jangan pening. Cikgu, macam mana? Ni negatif 2 pula cikgu. Tukarkan negatif 2 tu menjadi positif. Bila kita tukarkan negatif 2 ni menjadi positif, automatik X ni akan turun di bawah macam ni. X baru terrekod. Tadi tak rekod. Okey, jadi kita fahamlah bagaimana kita nak ubah indeks yang negatif menjadi indeks yang positif. Jadi kita rujuk balik indeks bab 1 di tingkatan 3. Bagaimana kita nak mengubah indeks yang negatif menjadi indeks yang positif, di mana S yang indeks yang negatif akan untuk jadi positif, dia akan jadi turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah. Bila dia turun ke bawah, dia akan jadi positif lah. Jadi di situlah kita masukkan balik nilai-nilai tersebut, gantikan seperti mana yang cikgu tunjuk ni lah. Okey, jadi kita dapat jawapannya. Seterusnya kita pergi kepada graf. Okey, kita pergi pada graf. Okey, tengok dia punya soalan dah. B, dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit. Okey, untuk ini ikut spek dah. Okey, maksimum dia adalah, tengoklah, okey, maksimum dia 4, positif 4, minimum dia negatif 4. Jadi kita tambah siap-siap. Sini adalah negatif 4, ini positif 4. Okey, kita tak tahu lagi ni paksi X ni betul atau tidak berada di sini. Takut tak cukup kan, kita kena anjak ke bawah macam mana. Okey, seterusnya paksi Y dia kata apa? 0.5 unit. Okey, 2 cm kepada 0.5 unit pada paksi Y. Jadi 0.5, 0.5. Okey, kita tengok dulu. Cukup tak? 1, 2, 3. Tak cukup. (0.5). Maksudnya pada kurang sini 4. Setidaknya di sini mesti 4. Sebab apa? Sini mesti 4. Sebab paling besar positif bagi nilai Y adalah 4 kan. Negatif tak ada. Maksudnya paksi X ni kena ranjak turun bawah lagi. Okey, 4 sini. Sebab dia 2 cm 0.5 kan. Jadi sini 3.5. Di sini 3. Di sini 2.5. Di sini 2. Di sini kena anjak bawah lagi ni paksi ni. Ni kaedah saya tunjuk ni macam mana kita nak ubah paksi ni. Di sini 1.5. Di sini 1. Di sini 0.5. Di sini bawah kosong. Maksudnya paksi X ni kena garis daripada sini. Atas tu tak pakai. Okey, jadi di sini paksi X yang sebenar. Yang tu kena padam lah tadi. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini negatif negatif tak. 1, 2, 3, 4. Okey, ni paksi X, ni paksi Y. Maka yang ni tak pakai. Macam ni cikgu nak padam dia. Okey, yang ni okey, padam warna dia. Okey, supaya tidak mengelirukan kamu. Okey, jadi cikgu padam. Okey. Jangan periksa, jangan padam aku ni lah. Kamu guna pensel kan, jadi padam, jadi hilang lah. Macam ni cikgu dia dah permanent dah tahu tu. Okey.
Okey, nilai Y tak ada yang negatif. Jadi tak ada masalah, kita tak perlu tulis bawah, tak apa. Negatif 0.5, negatif 1, negatif 1.5 tak perlu. Jadi seterusnya, seterusnya kita plotkan titik di atas paksi. Dalam dua titik apa? Okey, titik yang pertama, di sini ada berapa titik? Titik A, titik B, C, D, E, F, G, H, I, J. Banyak. 2, 4, 6, 8, 10 titik. Okey. Negatif 4, 0.6, 0.06. Negatif 4, 0.06. Oh, kecil lah. 0.5, 0.4, 0.1 di sini. 0.1 dia kecil lagi, 0.6. Akan lebihkan di sini lah. Tetap lah anggaran dia. Okey, titik pertama, negatif 3, 0.1. Negatif 3, 0.1. Oh, atas ni lebih kurang. Okey, negatif 2, 0.25 di sini. Kita tak tahu bentuk dia nak jadi macam mana. Negatif 1, 1 di sini. Okey, negatif 0.5. Oh, tengah ni 4. Okey, 0.5, 4. Okey, di sini. Okey, 0.5, 4. Oh, di sini. Okey, 1, 1. Satu. Okey, seterusnya 2, 0.5. Okey, dia akan nampak lebih kurang seragam dengan yang tadi lah, sebelah sana. Okey, 3, 1, 0.11 kan. 3, 0.11 lebih kurang itu. 3, 0.11. Dia dua petak kecil. Okey, 4, 0.66. Okey, jadi macam mana dia punya graf dia? Okey, nampak graf dia macam mana? Okey, graf dia akan jadi payah ni kalau guna macam ni. Takut tak betul, tak sentuh titik. Nanti kamu kena bagi sentuh titik lah. Tak sentuh titik. Okey, lebih kurang macam tu. Kona awal sangat. Itu padang tu. Okey, lebih kurang. Nanti yang terlebih-lebih tu kamu kena padang dengan pensel. Cikgu takut cikgu padam ni habis sampai atas. Okey, jadi graf yang ke-5 kita dah berjaya bina, di mana persamaan bagi graf ini adalah jadi kita tulis kat tepi ni persamaan dia. Persamaan dia, graf ni terhasil daripada persamaan apa? Y sama dengan X negatif kuasa negatif 2. Okey, jadi itulah. Jadi kalau kamu berjaya bina graf macam ni, kamu dapat markah penuh. Macam dapat markah free sama seorang nak melukis, dapat markah. Kan? Okey, seterusnya. Okey. Okey, ni soalan nombor 10. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi bagi dia bagi persamaan berdasarkan graf. Tentukan nilai Y apabila. Okey, yang ni dia minta kita lukis graf tak? Menunjukkan rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi. Rajah di sebelah maksudnya ada rajah lah ni. Okey, kita tengok buku teks. Maksudnya cikgu tak masukkan rajah dia sekali. Kita tengok teks. Graf 144. Okey, contoh yang berapa tadi?
Okey, ni kita dapat. Okey, kalau kamu tengok sini elok dia punya ni. Nampak yang kita buat ni. Dia sepatutnya lurus lentur. Lentur macam ni. Kalau zaman cikgu dulu, kalau siapa yang buat bersegi-segi, siapa lah ni pun, siapa yang garis apa baris daripada satu titik ke satu titik dia garis apa baris, jawapan dia dikira salah. Walaupun dia plot titik yang betul, jawapan dikira salah. Sebab graf fungsi ni kamu kena garis dia guna seni, berseni. Maksudnya lengkuk tu elok. Macam mana motor tu nak corner kamu naik motor, nak corner motor tu dia tak bersegi-segi. Bila nak ada simpan tu dia lag elok. Dia punya lengkuk tu elok. Macam itulah kaedah motor nak corner tu. Kamu ikut kereta, kalau kereta nak masuk simpan kan, dia lentur elok. Dia tak ada bersegi-segi. Dia bukan macam kereta kebal nak masuk corner. Kan. Jadi kamu kena lukis macam ni kalau lentur atas tadi. Okey, dia lentur elok. Jadi kamu lukis bagi cantik Okey, contoh suara ni lah graf dia. Okey, cikgu ambil. Jadi soalan tadi, okey, soalan ni dia tidak memerlukan kita melukis graf. Dia dah bagi dah graf apa ni. Ni graf ni. Okey. Simple kan? Soalan dah bantu kita bagi graf. Okey, ni graf. Jadi kita tak perlu lukis, dia dah bagi siap lah. Sama kan? Kertas pun sama. Okey. Untuk soalan ni kita tidak memerlukan kita melukis graf. Jadi apa yang kita kena buat adalah cari nilai yang dia kata apa. Okey, berdasarkan graf fungsi. Okey, ni dia dah tulis ni, nampak? Dia tulis sebelah ni. Ini adalah graf fungsi y sama dengan 2x tambah 2. Okey, dia punya graf dah. Okey, berdasarkan graf tersebut, tentukan nilai y apabila x sama dengan 2. Cuma tak cari x sama 2, mana nilai x? Okey, ni nilai x. Okey, apabila x sama dengan 2, maka y sama apa? Jadi kita ambil pembaris. Kalau dia dah tahu kan, kita ambil baris, kita gariskan dia titik. Cari sampai bertemunya paksi y tu, nilai y tu. Okey, sampai sini, okey, bertemu sini kita patah ke y. Maka y sama apa? Ke y sama dengan 6. Tak perlu kira, dia dah bagi dah graf. Okey, cari nilai x apabila y sama dengan 4. Okey, y sama dengan 4. Okey, di sini y sama dengan 4. Okey, kita cari nilai x. Okey, x sama dengan 1. Okey, kita tulis x sama dengan 1. Maka untuk jawab soalan ni 1 minit pun tak habis. Okey, soalan ni 1 minit pun tak habis ni. Jadi simple kan. Jadi seterusnya. Okey, rajah berikut menunjukkan graf fungsi. Okey, ini maksudnya ada rajah ni. Kita ambil satu tengok. Okey, kita ni dah dia panggil makin mudah balik ni. Maksudnya dia dah nak masuk bahagian kesimpulan dah. Okey, ni dia rajah ni. Di situ dia dah ada conteng lah, tak boleh kita ambil. Sebab contoh kan, contoh dia conteng siap-siap lah. Tapi kita faham lah apa yang dia nak. Okey. Macam mana graf ni terhasil? Kita dah tahu lah macam mana graf ni boleh terhasil daripada persamaan tersebut. Kita buat jadual. Kita ikut skalan ya. Negatif 2, negatif 4, negatif 6. Negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6. Lepas tu kita carilah nilai y. Dapatnya kita plotkan titik, dapatlah graf ni. Itu kaedah asal dia, macam mana graf ni terhasil kan. Yang kita buat sebelum ni. Okey, seterusnya di sini dia dah bagi graf. Okey, jadi kita tak perlu cari jadual dia, kita tak perlu buat graf. Apa yang kita kena buat adalah berdasarkan graf yang diberikan, yang terhasil ni, kita perlu cari. Biasanya kalau dalam soalan tadi, soalan yang pertama bina jadual.
ataupun lengkapkan jadual, ataupun lengkapkan macam tadi, lengkapkan kan jadual. Yang kedua, okey, bina graf berdasarkan jadual yang telah kita bina. Soalan yang ketiga, ni soalan yang ketiga ni, soalan C, soalan A, soalan B, soalan C. Soalan C ni daripada jadual, daripada graf cari nilai X dan Y. Nilai X dan nilai Y yang diberikan contohnya daripada, okey, kamu dah bina graf dah terhasil graf. Okey, soalan C. Okey, berdasarkan graf yang telah kamu bina, okey, cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Maka cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Okey, jadi X ni 2. Dia ada 2 di sini. Satu di sini dan satu di sini. Okey, jadi kamu boleh pilih. Sebab graf ni dia simetri kan. Jadi dia seimbang kiri kanan. Jadi kita boleh pilih. Kamu kata, okey cikgu, saya nak ambil belah ni. Kalau nak ambil belah ni, kamu ambil. Okey, kamu letakkan dia, tarik. Apabila X sama dengan dia kata apa? Apabila ni dia nak X sama dengan 2, di sini sama. Okey, X sama dengan 2, kita tarik dari sini. Apabila X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berdasarkan graf ni. Okey, seterusnya apabila cari nilai X apabila Y sama dengan 7. Okey, Y sama dengan 7 di sini. Okey, jadi nilai Y ni, nilai X ni dia ada 2. Okey, dia ada 2. Sebab apa? Sebab di kiri pun ada nilai X, di kanan pun ada nilai X, di kiri pun ada nilai X. Jadi kita cari. Okey, kalau di kiri negatif 3. Okey, jadi kita tulis X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3. Jadi kalau untuk paksi Y, X ni ada 2, kiri dan kanan ni. Jadi simple saja soalan ni. Ini soalan yang ketiga. Biasanya apabila kamu berjaya dalam SPM, dalam PT3, berjaya buat soalan ni, dia soalan contohnya soalan C nombor 3. Tapi soalan C nombor 3 tu dia ada A, B, C. Biasanya ni akan jadi A. Okey, soalan 3A, soalan 3B dan soalan 3C. Markah dia 8 markah ataupun 7 markah. Banyak markah soalan ni. Ataupun ada sampai 10 markah. 10 markah. Padan daripada buat jadual, buat graf. Lepas buat graf, cari pula titik-titik ni kan. Padan boleh 10 markah. Jadi kita tengok soalan seterusnya ada lagi. Okey. Kita tengok apa yang ada berkutik. Kalau habis, maksudnya kita dah habislah bulan kaji tajuk ni. Okey, ini lebih pada dah habis. Maksudnya okey, kamu cuba ulang kaji. Okey, ulang kaji tajuk ni. Okey, kamu cuba buat soalan ni. Soalan Jun cuba 8.2, di mana step yang pertama kamu dikehendaki isi tempat kosong. Okey, kalau soalan satu ni kamu hanya isi tempat kosong jadual je, tak perlu buat graf kan. Okey, ni step yang pertama. Belajar isi tempat kosong, gunakan persamaan linear untuk mencari nilai Y yang kosong ni. Bila dah berjaya, okey, soalan nombor 3 ni kita dah mula masuk membina graf. Okey, apa yang cikgu terangkan contoh tadi, inilah Y sama dengan 5 tambah X. Graf ni macam mana? Akan menjadi graf lurus kan? Macam mana? Lurus ni macam mana? Okey, jadi graf ni dia ada beberapa bentuk Ini yang kita bincang sebelum ni. Okey, bermula daripada yang pertama. Okey, bermula daripada yang pertama. Okey, soalan yang pertama tadi dia suruh isi tempat kosong, maksudnya cari nilai Y. Okey, soalan yang kedua. Okey, di sini kita mula membina graf. Okey, di sini kita mula membina graf. Jadi tu soalan nombor 2 tu kamu buat. Dia ulang balik. Yang membezakan dia adalah nombor je, persamaan dia. Persamaan ni beza sikit. Kalau Y sama dengan 3X tambah 2, jadi kita gantikanlah persamaan tersebut kan. Okey, seterusnya
Okey. Tadi ada X kuasa 2 kan, dia tulis Y sama dengan 10 tolak X kuasa 2. Dia ubah nombor je. Jadi kamu masukkan je lah nombor tersebut. Dalam ni dia akan menghasilkan graf yang macam ni juga, tapi mungkin sebelah ni. Ada kes dia macam huruf N balik. Ni bentuk U kan. Dia jadi huruf N, dia naik ke bawah, turun bawah. Bentuk N dia boleh jadi. Sama ada dia bentuk U atau bentuk N, bergantung pada samaan yang diberi ya. Okey, soalan yang seterusnya, kalau jenis X kuasa 3 ni dia akan jadi huruf S. Tahulah dia kalau X kuasa 3 ni dia akan jadi huruf S. Tak kisah S yang macam ni ataupun S yang macam ni. Dia tarik kat ni. Dia mirror kat belah ni. Okey, seterusnya kalau X tu pecahan di bawah, dia akan jadi macam ni. C bawah, C atas je tu. Dan seterusnya kalau X tu kuasa dan negatif, dia akan jadi macam ni. Okey. Itu je bentuk. Ada berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Dah bukan 5 graf saja dalam graf fungsi yang kamu kena tahu. Dan kelima tu kamu tahu dah mampu lukis lah. Jadi kita tahu dah. Okey, kalau X ni X saja, garis lurus. X kuasa 2 tadi macam mana? Bentuk U. Kalau X kuasa 3, bentuk ala S tu. Kalau S pecahan tu, si kiri, si kanan. Okey, jadi dia ulang balik. Jadi untuk tajuk hari ni, alhamdulillah kita dah habis bincang tentang tajuk graf fungsi, simple saja graf fungsi. Jadi kawan-kawan yang tidak berkelapangan join pagi ni, boleh rujuk video yang cikgu upload. Jadi kelas kita pada hari ni dekat itu saja. Biar sekejap, tapi yang penting berkualiti. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur cikgu, kita semua kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, dekat itu saja kelas cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.